Baik semua, mari kita sambung bahagian kedua untuk kimia tingkatan 4. Ikatan kimia bab 5. Okey, untuk ikatan kimia ada 3 subtopik, iaitu asas pembentukan sebatian, jenis ikatan dan sebatian. Okey, asas pembentukan sebatian terbentuk apabila berlaku pemindahan elektron ataupun perkongsian elektron dan hanya melibatkan elektron valence. Okey, jenis ikatan. Ikatan ion, ikatan kovalent, ikatan hidrogen, ikatan datif dan ikatan logam. Okey, kita tengok ikatan ion dahulu. Pembentukan ion dan pembentukan ikatan ion. Okey. Pembentukan ion, derma elektron dan terima elektron. Okey, macam mana ni? Derma elektron, contohnya atom natrium Na 281. Ini punya susunan elektron dia. Okey, kita tengok elektron valence dia ada satu sini, dia derma satu elektron, maka atom natrium tadi jadi ion natrium Na+. Okey, cuba kita tengok 28. Susunan elektron dia dah 28. Okey, 28. Sebab elektron yang di petala terluar tadi satu dah didermakan. Okey, jadi inilah dia persamaan setengah bagi pembentukan ion natrium Na+. Okey, plus E ni maksudnya dia derma elektron lah. Okey, kemudian terima elektron, contohnya atom fluorine. Okey, 27. 7 ni dia susunan tak stabil, okey, tak mencapai susunan oktet lagi. Jadi dia terima satu elektron, maka dia jadi 28 ya. Dan kalau tadi atom fluorine 27, sekarang ni dah jadi ion fluorine F-, okey. F tolak tu 28. Sebab ada satu elektron yang dia terima. Jadi ini persamaan setengah bagi pembentukan ion fluorida. F tolak F plus elektron. Plus elektron tu maksudnya dia terima elektron lah. Dia jadi F minus. Ini pembentukan ion fluorida. Okey, jadi pembentukan ion dengan cara derma elektron dan terima elektron. Okey, pembentukan ikatan ion. Okey, jadi atom natrium tadi dia dah derma satu elektron kepada atom fluorine tadi. Kemudian dia akan jadi ini ialah sebatian ion. Jadi ion natrium dan ion fluorine yang berlainan cas tertarik antara satu sama lain. Okey, tertarik sebab dia casnya berlainan, positif dan negatif. Tertarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Daya tarikan elektrostatik ini disebut sebagai ikatan ion. Okey, jadi sebatian natrium fluorida terbentuk. Okey, itulah pembentukan ikatan ion. Okey, jadi kita tengok jenis ikatan kovalent pula. Ikatan kovalent, jenis dia ada 3. Okey, jenis ikatan ni ada 3, ikatan tunggal, ganda 2 dan ganda 3. Okey, ikatan tunggal ini kita wakilkan dengan struktur Lewis. Okey, kita menggunakan gambar rajah struktur Lewis. Kita tengok sini, ni sini ikatan tunggal ni. Okey, sini ikatan tunggal ni ada satu ni. Lepas tu ganda 2, ni contoh ganda 2 O. Okey, oksigen O2. Okey, ada di sini ikatan dia ganda 2. Okey, dan ganda 3 untuk gas nitrogen N2. Okey, 3 di sini. Tu jenis ikatan kovalent. Okey. Kemudian kita tengok perbandingan ikatan ion dan kovalent. Ikatan ion melibatkan pemindahan elektron antara atom logam dengan atom bukan logam dan membentuk ion positif dan ion negatif yang kita bincangkan tadi.
Manakala untuk ikatan kovalen pula perkongsian elektron antara atom bukan logam. Kedua-duanya bukan logam dan membentuk molekul. Okey. Persamaannya melibatkan elektron valen sahaja dan atom mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Okey, itu adalah perbandingan ikatan ion dan ikatan kovalen. Kemudian kita tengok pula jenis ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ni contohnya sini, macam mana pembentukan ikatan hidrogen antara molekul air. Kita tengok contoh dia. Atom hidrogen O mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. Okey, molekul air H2O terdiri daripada 2 atom hidrogen H dan 1 atom oksigen. Atom hidrogen H dan oksigen terikat dengan berkongsi elektron antara satu sama lain. Ikatan ini ialah ikatan kovalen. Di sini ikatan kovalen ni antara dua molekul air ni ada daya tarikan yang terhasil antara atom hidrogen H di dalam molekul air dengan atom oksigen O dari molekul air yang lain, membentuk ikatan hidrogen. Jadi di sinilah wujudnya daya tarikan. Daya tarikan ini membentuk ikatan hidrogen. Okey. Itu ialah ikatan hidrogen. Kemudian ikatan datif. Ikatan datif ni adalah jenis ikatan kovalen juga. Okey. Pembentukan ikatan datif di dalam ion hidroksonium. Okey, jadi ini adalah langkah dia. Atom oksigen mencapai susunan elektron oktet dan H mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Okey, dah stabil dah. Ion hidrogen H+ tidak mempunyai elektron di dalam petala. Yang ni tak ada elektron di dalam petala. Pasangan elektron bebas yang tidak terlibat dalam ikatan kovalen di dalam molekul air akan dikongsikan dengan ion hidrogen H+ melalui pembentukan ikatan datif. Yang ni dia tak terlibat dengan ikatan kovalen di dalam molekul air. Jadi dia akan berkongsi lah dengan ion hidrogen ni. Okey. Di dalam ion hidroksonium, atom oksigen dan kesemua atom hidrogen H masing-masing telah mencapai susunan elektron oktet dan duplet yang stabil. Jadi itulah cara pembentukan jenis ikatan datif ni. Kemudian ikatan logam pula. Okey. Daya ikatan logam ni ialah terbentuk daripada daya tarikan elektrostatik antara lautan elektron dan ion logam bercas positif, membentuk ikatan logam lah. Okey, jadi sini kita tengok elektron valence ni dia membentuk membentuk lautan elektron, dan ini ion logam bercas positif. Okey, jadi ini ialah ikatan logam. Jadi antara ion logam ni dengan lautan elektron ni, daya tarikan tu adalah dipanggil ikatan logam. Daya elektrostatik antara kedua-duanya. Kedua-dua apa? Ion logam dan lautan elektron, itulah membentuknya ikatan logam tu. Okey. Kemudian kita tengok sebatian ion dan sebatian kovalen. Sifat sebatian ion, kekonduksian elektrik, keterlarutan dalam air dan pelarut organik, takat lebur dan takat didih, kegunaan dalam sektor perindustrian, pertanian dan perubatan. Manakala kovalen pun samalah. Okey, sifat dia, kekonduksian elektrik dia, keterlarutan dalam air dan pelarut organik, takat lebur dan takat didih, struktur molekul, ringkas gergasi, dan kegunaan dalam sektor perindustrian, pertanian, perubatan dan di rumah. Okey. Jadi itulah dia ikatan kimia bab 5. Kemudian kita tengok bab 6, asid, base dan garam. Okey, peranan air. Ada asid dan alkali
Maksud asid ialah bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey. Kemudian kebesan asid ada 3, iaitu asid monoprotik, asid diprotik dan asid triprotik. Okey. Itu kebesan asid. Kemudian kita tengok alkali pula. Okey. Base dulu. Base ialah bahan yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Base yang larut di dalam air disebut alkali. Okey, jadi alkali adalah bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Okey. Ini persamaan dia. Okey, kegunaan dan peranan air. Kemudian kita tengok nilai pH. Okey, nilai pH. Maksud pH merupakan suatu pengukuran logaritma ke atas kepekatan ion hidrogen yang terkandung di dalam suatu larutan aqueous. Okey, yang inilah formula dia, formula pH ni. Atau macam mana kita dapat pH ni? pH sama dengan negatif log kepekatan ion hidrogen. Okey. Kemudian kita tengok inilah dia skala pH. Okey. Kosong di sini sampai 14. Kepekatan ion hidrogen tinggi, nilai pH rendah. Kepekatan ion hidroksida tinggi, nilai pH tinggi. Okey, dan ini nilai pH beberapa bahan dalam kehidupan harian. Okey. Itu nilai pH. Kemudian kekuatan pula, kekuatan asid dan alkali. Okey, asid kuat ialah asid yang mengayon lengkap di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey. Manakala asid lemah pula ialah asid yang mengayon separa di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen rendah. Okey, contoh asid yang kuat, asid kuat ialah HCl, dan contoh asid lemah ialah asid karboksilik. Okey. Okey. Maaf, contoh asid untuk asid lemah tadi adalah asid etanoik. Okey. HCl untuk asid kuat, asid etanoik untuk asid lemah. Okey, manakala untuk alkali pun sama, ada alkali kuat dan alkali lemah. Alkali kuat, alkali yang mengayon lengkap di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida tinggi, dan alkali lemah ialah alkali yang mengayon separa di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida rendah. Okey. Kita tengok sifat kimia asid, base dan garam. Okey. Kita tengok sifat kimia asid dan alkali. Ini asid dan base menghasilkan, asid tindak balas dengan base menghasilkan garam dan air. Asid tindak balas dengan logam reaktif menghasilkan garam dan gas hidrogen. Dan kalau asid tindak balas dengan karbonat logam menghasilkan garam, air dan gas karbon dioksida. Okey. Manakala sifat kimia alkali, alkali tindak balas dengan asid menghasilkan garam dan air. Alkali dan garam amonium menghasilkan garam, air dan gas amonia. Manakala alkali dan ion logam menghasilkan hidroksida logam tak terlarutkan dan kation daripada alkali. Kepekatan larutan aqueous. Okey. Maksud, satu ukuran yang menunjukkan kuantiti zat terlarut dalam seunit isi padu larutan, biasanya dalam 1 desimeter padu larutan. Okey, ada dua unit digunakan untuk kepekatan larutan aqueous. Yang pertama ialah gram
per desimeter padu dan juga mol per desimeter padu. Okey, jadi kepekatan dalam unit gram per desimeter padu ialah jisim zat larut yang terdapat dalam 1 desimeter padu larutan. Okey, manakala kepekatan dari unit mol per desimeter padu ialah bilangan mol zat larut yang terdapat dalam 1 desimeter padu larutan. Kepekatan ini juga dikenali sebagai kemolaran. Okey, jadi kepekatan dalam unit gram per desimeter padu ni boleh ditukar kepada unit kemolaran dengan membahagi dengan jisim molar. Sama juga dengan kemolaran boleh ditukar ke unit kepekatan gram per desimeter padu dengan mendarab jisim molar. Okey. Kemolaran sama dengan bilangan mol terlarut dari isi padu larutan. M sama dengan N per V. Okey, itu adalah kepekatan larutan aqueous. Kemudian kita tengok larutan piawai. Maksud larutan piawai adalah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Okey, penyediaan, kaedah penyediaan daripada bahan pepejal dan pencairan. Okey, pencairan M1V1 sama dengan M2V2. Okey, itu larutan piawai. Kemudian peneutralan. Okey, maksud peneutralan tindak balas antara asid dengan alkali untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Okey, aplikasi. Okey, dalam perubatan, shampoo, ubat gigi, kapur mati, kaedah kita menggunakan kaedah pentitratan. Okey, dan pengiraan gunakan formula ni, MAVA per MVVB sama dengan A per B. Okey, itu peneutralan. Kemudian kita masuk bab garam. Maksud garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen H+ daripada asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium. Okey, tindak balas antara asid dan alkali, tindak balas antara asid dengan logam reaktif, tindak balas antara asid dan karbonat logam, tindak balas antara asid dan amonia aqueous. Okey. Dan kita tengok ciri fizikal hablur. Mempunyai permukaan yang rata, sisi yang lurus dan bucu yang tajam, mempunyai sudut yang tetap di antara dua permukaan yang bersebelahan, mempunyai bentuk geometri tertentu seperti kubus, cuboid, rhombus dan prisma. Hablur yang berlainan mempunyai bentuk geometri yang berbeza. Hablur yang sama tetapi saiz yang berbeza tetap mempunyai bentuk geometri yang sama. Okey. Ini ciri fizikal hablur garam. Okey, kemudian kita tengok contoh dan kegunaan dalam bidang pertanian, perubatan, penyediaan makanan dan pengawetan. Okey. Penyediaan garam, keterlarutan dalam air. Ada dua jenis garam, iaitu garam tak terlarutkan dan garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. Jenis nitrat, sulfat, klorida, karbonat dan amonium, natrium dan kalium. Okey. Nitrat semua larut, tak larut tiada. Maknanya semua garam nitrat ni larut. Garam sulfat semua larut kecuali 3, iaitu plumbum 2 sulfat, barium sulfat dan kalsium sulfat. Okey. Garam jenis klorida pula semua larut kecuali 3 juga. Okey, mercury 1 klorida, plumbum 2 klorida dan argentum klorida. Okey, garam karbonat semua yang larut ada 3. Okey, natrium karbonat, kalium karbonat dan amonium karbonat. Yang tak larut semua kecuali 3 ni lah yang larut. Okey, untuk garam, amonium, natrium dan kalium larut, semua larut. Yang tak larut tak ada, semua larut. Okey. Jadi itu adalah penyediaan garam. Tindakan haba ke atas garam.
ujian gas. Kation dan anion suatu garam boleh dikenal pasti berdasarkan gas yang dibebaskan semasa penguraian terma ke atas garam. Okey. Kesan haba, hanya setengah garam sulfat dan garam klorida berikut boleh diuraikan oleh haba, iaitu amonium klorida, zinc sulfat dan ferrum 2 sulfat. Okey. Analisis kualitatif. Untuk kenal pasti kation dan anion. Okey, ini urutan analisis kualitatif garam. Pemerhatian terhadap sifat fizik garam, tindakan haba ke atas garam, ujian anion dan kation, ujian pengesahan kation. Okey. Dan ini ialah ujian anion. Ujian anion, anion dan juga ujian kation dan seterusnya pengesahan kation. Okey, itu adalah untuk analisis kualitatif. Banyak bab ni banyak juga bab ni, asid, base dan garam. Okey, dan sekarang kita dah habis bincang untuk asid, base dan garam. Kemudian kita tengok pula kadar tindak balas bab 7. Penentuan kadar tindak balas, pengelasan tindak balas, maksud kadar tindak balas, perubahan yang berlaku, purata dan masa tertentu. Pengelasan tindak balas, ada tindak balas cepat dan ada tindak balas perlahan. Okey, maksud kadar tindak balas. Kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas bahagi dengan masa yang diambil untuk perubahan berlaku. Okey, unit bagi kadar tindak balas ialah gram per saat ataupun gram per minit. Okey, sentimeter padu per saat atau sentimeter padu per minit, juga mol per desimeter padu per saat atau mol per desimeter padu per minit. Okey, itu ialah untuk unit kadar maksud dan unit kadar tindak balas. Okey, perubahan yang berlaku, pembentukan mendakan, pengurangan jisim bahan tindak balas, penambahan isi padu gas. Okey. Tindak balas purata dan pada masa tertentu. Tindak balas purata. Okey, kadar tindak balas purata. Kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas. Okey, jumlah isi padu gas yang terkumpul bahagi dengan tempoh masa yang diambil. Kadar tindak balas purata dalam T1 ataupun saat yang pertama. Okey, jumlah isi padu gas yang terkumpul dalam T1 saat yang pertama bahagi dengan tempoh masa yang diambil. Kemudian kadar tindak balas purata dari T1 hingga T2 sama dengan jumlah isi padu gas yang terkumpul dari T1 hingga T2 bahagi dengan tempoh masa yang diambil. Okey. Itu adalah kadar tindak balas purata. Kemudian kita tengok okey, kadar tindak balas pada masa tertentu merupakan kadar tindak balas yang berlaku pada satu ketika sahaja. Okey. Langkah 1, lukiskan tangen pada lengkung pada masa T. Kemudian gunakan tangen untuk melengkapkan satu segitiga bersudut tegak dan hitungkan kecurunan tangen lengkung graf. Okey. Itulah cara menghitung kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey. Kemudian kita tengok faktor saiz bahan tindak balas, kepekatan, suhu dan kehadiran makin. Okey. Aplikasi faktor-faktor ni, saiz, kepekatan, suhu dan kehadiran makin, tindakan ubat, memasak makanan, kepekatan, kakisan hujan asid, pembakaran petrol dalam enjin, suhu pembersihan, memasak makanan, kehadiran makin, pengubah bermakin, pembuatan alkohol. Okey. Kita tengok teori perlanggaran. Teori kinetik jirim. Okey, teori pelanggaran.
zarah bahan tindak balas mesti berlanggar antara satu sama lain untuk tindak balas berlaku. Kadar tindak balas bergantung pada frekuensi pelanggaran berkesan. Okey. Kemudian kita tengok tenaga pengaktifan. Okey, zarah bahan tindak balas perlu mencapai tenaga minimum yang dikenali sebagai tenaga pengaktifan supaya dapat memecahkan ikatan dalam zarah bahan tindak balas dan dapat membentuk ikatan baharu dalam hasil tindak balas. Okey. Ini ialah gambar rajah profil tenaga dalam tindak balas eksotermik dan endotermik. Kita tengok sini. Ini peristiwanya tenaga. Ini lintasan tindak balas. Kita tengok sini bahan tindak balas. Kita tengok ini ada satu tenaga. Ini hasil tindak balas. Okay, jadi tenaga bahan tindak balas dan tenaga hasil tindak balas. Tenaga bahan tindak balas ini lebih tinggi daripada tenaga hasil tindak balas. Manakala dalam tindak balas eksotermik, tenaga dalam bahan tindak balas ni rendah berbanding dengan hasil tindak balas. Okey. Ini gambar rajah profil tenaga. Jadi apa dia maksud tenaga pengaktifan, iaitu tenaga minimum yang dikenali sebagai tenaga pengaktifan. Okey, tenaga minimum. Orientasi pelanggaran berkesan dan kadar tindak balas. Kesan ke atas kadar tindak balas, iaitu saiz bahan tindak balas, kepekatan suhu dan makin. Okey. Kemudian tindak balas eksotermik dan endotermik pula. Kita tengok tadi bahan tindak balas, hasil tindak balas delta H negatif. Delta H negatif. Ini perubahan haba tu negatif. Sebab hasil tindak balas ni dia kurang, tenaga dia kurang berbanding dengan bahan tindak balas. Okey, endotermik pula. Kita tengok sini delta H dia positif. Okey, sebab tenaga hasil tindak balas tu lebih tinggi berbanding dengan bahan tindak balas. Okey. Itulah dia kadar tindak balas untuk bab 7. Kemudian kita masuk ke bab terakhir untuk kimia tingkatan 4, iaitu bahan buatan dalam industri. Okey, maksud alloy merupakan campuran dua atau lebih unsur yang mana unsur utama ialah logam. Okay, contoh dia duralumin untuk membuat badan kapal terbang, gangsa untuk membuat pingat, loyang untuk membuat kunci, keluli untuk membuat badan kereta, kalulinir karat untuk membuat sudu, dan garfu pewter untuk membuat cenderamata. Okey, ini contoh alloy. Dan perbandingan dengan logam tulen, tahan kakisan, kekerasan bahan dan permukaan. Okey, alloy ni berkilat dah. Kalau logam ni dah berkilat dah, tapi alloy ni lagi berkilat lah. Okey, tahan kakisan dan keras. Logam ni kalau nak banding dengan alloy lebih keras. Okey, kewajaran penggunaan. Okey, ini jenis alloy lah, duralumin, gangsa, loyang dan sebagainya. Komposisi dia dan sifat. Ini kewajaran penggunaan alloy ini berdasarkan pada komposisi dia. Okey. Dan kita tengok kaca pula. Sifat asas kaca: keras tapi rapuh, lengan secara kimia, sinar, kalis air, penebat haba dan penebat elektrik. Okey, kemudian jenis kaca silika terlakur, kaca soda kapur, kaca borosilikat dan kaca plumbum. Okey, kemudian seramik pula. Maksud seramik merupakan pepejalan yang terdiri daripada bahan bukan organik dan bahan bukan logam. Okey. Sifat asas
Rintangan haba tinggi, mudah pecah, lengah secara kimia, penebat elektrik, keras dan kuat, dan penebat haba. Okey. Kemudian jenis tradisional termaju, aplikasi, perubatan, pengangkutan, penyediaan tenaga dan sebagainya. Okey, itu seramik. Dan kita tengok bahan komposit. Maksud bahan komposit ialah merupakan bahan yang terdiri daripada gabungan dua atau lebih bahan yang bukan homogen, iaitu bahan matriks dan bahan pengukuhan. Okey, kegunaan konkrit diperkukuhkan, kaca gentian, gentian optik, superkonduktor dan sebagainya. Okey, itulah dia untuk bahan buatan dalam industri. Cikgu harap semuanya dapat ingat semula apa yang kamu dah belajar semasa tingkatan 4 dahulu. Sekian. Terima kasih. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.